شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. Situ. Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dengan yakin hati kamu akan ijabah dan makbul. Dan ketahui oleh kamu bahawasanya Allah Ta'ala tiada menerima akan permintaan seorang yang berhati lalai. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis ini dapat kita faham bahawasanya doa dengan bahasa Arab oleh orang yang tidak mengerti maknanya tidaklah makbul. Dia doa bahasa Arab tapi dia tak faham makna. Maksud dia tidak makbul. Sebab apa? Pada si tak tahu apa dia minta. Dia mesti dia tahu. Sama ada dia tahu tu dengan cara tafsilan atau ijmalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa makna dia? Tak tahu. Ayo siapa ni? Confirm tak ada tak. Maknanya di sini tak berdoa lah. Berdoa ni yang kita minta kita tahu, ni dia hafal. Dia tak tahu apa dia minta. Tak ada apa, dia jawab kosong ni. Sama ada dia tahu bil harfi, Rabbana wahai Tuhan kami, atina fid dunya, berilah kami di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirah, dan di akhirat hasanah, kebaikan maknanya. Wa qina azabannar, dan lindunglah kami daripada api neraka. Itu maknanya tahu satu-satu. Itu yang baik. Ataupun secara ijmal kita baca doa Rabbana tu kita faham, kita nak dunia selamat akhirat selamat, dah itu paling kurang. Kita baca itu kita faham dah bahawa kita minta selamat dunia dan akhirat, itu paling tidak. Ni kita tanya Rabbana atina apa, kita tahu kita baca gitu. Kalau baca tak ada apa, kosong je lah. Bermakna bila dia tidak memahami makna, bermakna dia sendiri tak tahu apa dia minta, tak ada apa dia minta, cuma dia baca dan itu kata tuan penulis ni lah. Jadi sini pertama doa adalah dia panggil mukhul ibadah. Mukh mana otak. Kalau kita ni otak ibadat. Bermakna jasad seorang kalau otak dia sihat, dikira daripada pemikiran ni. Otak dia baik sihat, maka eloklah. Kalau cacat pemikiran atau otak dia buat. Jadi maknanya dalam doa ni benda besar tu maksudnya. Alaqatul qalbi billah, gantungan hati dengan Allah Ta'ala. Dalam doa pertama Al-Quran Surah, kita berdoa adab dia apa? Pertama dia adalah arahan Allah Ta'ala. Kita angkat tangan tu, kita doa tu sebab kita ingat Allah Ta'ala suruh ud'uni astajib lakum. Dan dalam hadis ni pula ud'ullaha wa antum muqinna bil ijabah. Dua dalam Quran, baik dalam hadis menyuruh kita berdoa. Itu sebab kita doa. Sebab itu arahan secara umum. Kemudian adab apabila kita berdoa bermakna apa? Izharul faqri. Kita menzahirkan fakir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan maknanya kita berdoa seolah-olah nak memperingatkan Tuhan. Tuhan tidak lupa. Doa minta kan? Kan ada kadang-kadang kita minta dengan orang, dia dah janji, lepas tu kita minta. Dah lupa ke? Macam tu maknanya. Jadi jangan ada tadammun makna ni. Jangan ada dan doa mengandungi makna seolah-olah macam nak ingatkan Tuhan. Itu satu kesilapan besar ni. Satu. Kemudian dalam doa
Jangan makna seolah kita mengajar Tuhan, ya Allah beri saya ini, beri saya ini. Oh bukan. Ya, kalau tak betul-betul ada macam Tuhan tak tahu nak beri. Dan ada juga orang kata kalau ada begitu tak payah berdoa. Jangan, sebab doa tu Tuhan suruh. Ya. Jadi doa sebenarnya ada dua makam. Kalau makamil ubudiyah dia berdoa banyak. Tu Nabi Ibrahim berdoa panjang lebar di Hajar Aswad. Di Hijr Ismail. Tapi dah satu masalah Nabi Ibrahim tidak berdoa. Itu duduk dalam makam mutaslim. Kalau duduk dalam makam mutaslim, ya dia tak berdoa. Betul canggah dengan hadis tak? Ya, dia ada semua ada adab masing-masing. Syekh Abdullah Al-Mubarak. Siapa dia Syekh Abdullah Mubarak? Wali besar, ulama hadis besar, dan dia ni digelar sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Raja orang beriman dalam bidang hadis. Syekh Abdullah Al-Mubarak, bukan jalan orang. Dia boleh ambil rezeki daripada alamil malakut. Banyak cerita hebat-hebat ni. Dia kata aku telah meninggalkan mengangkat tangan, mana berdoa selama 50 tahun. Bukan 2 minggu, 50 hari kan. 50 tahun aku tak angkat tangan, aku diam. Iktifaan bima fil azal, sebab aku dah cukup barang yang siap pada azal, dah siap dah ada. Ya. Dah siap di azal itu anda set semua dah. Masya-Allah, kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa dikehendaki Allah Taala itu saja berlaku. Apa yang Tuhan takdir takkan berlaku. Dah tak payah doa. Tujuan tu maknanya dia berdoa ada sebab. Dia tak berdoa pun ada sebab. Nabi Ibrahim tak berdoa dalam api kan. Bila dicempak oleh Namrud dalam api yang begitu besar, datang Jibril nak tolong dia, maka Jibril kata alaka hajah, tak ada hajat kat Ibrahim. Dia kata fa amma ila Allah fa bala wa amma ilaika falah. Pada Allah aku ada hajat, pada engkau Jibril aku tak ada hajat. Dahsyat dan Jibril ada 600 sayap. Satu sayap Jibril kalau dibuka ada ditepuk je habis tu muka dunia penuh. Faham? 600 ada, bayangkanlah. Setakat Namrud tu pada adat dia jentik. Tapi Nabi Ibrahim tidak menggantungkan hajat dia, tidak menggantungkan kalbi dia dengan makhluk. Itu sebab dia jadi khalil, kekasih Allah Ta'ala pangkat dia. Nabi Rasul Ulul Azmi Khalilullah, tu pangkat Nabi Ibrahim, kekasih Allah Ta'ala. Jadi bila dijawab dengan jawapan yang tepat, maknanya betul lah terjawab kan. Maka round kedua, apa kata malaikat? Malaikat kata sal, kalau kita minta lah, ya minta lah. Dia kata apa dia jawab? Ilmuhu bihali yakfi min su'ali. Tuhan dah tahu ilmu Tuhan dengan aku kat sini api. Dia yang hantar aku dalam api, minta apa lagi kan dia tak tahu. Itu dia panggil makam mutaslim. Dia diam tak minta. Kalau duduk takap tu boleh lah. Tapi kalau dia kena bala, kena jangan. Orang duduk makan taslim nanti dia bala dengan nikmat serupa, tak ada apa. Ya, alman wal ata sawaun, wujud wal adam mustawiyan. Ada tak ada serupa bagi dia, itu tak apa. Bagi dia tak bertawajuh hati dia kepada selain Allah Taala. Orang duduk makan taslim, tu makan taslim dia tak berdoa pun tak apa tadi. Tu. Baru kata la tatawajjuh lil khalqi fil hawaij. Jangan kamu berhadap, bertawajuh kalbi kamu kepada selain Allah Ta'ala, kepada makhluk dalam segala hajat kamu. Ya. Fa innaka min jumlati aqwan, sebab engkau daripada jumlah makhluk. Ya, bila kita jumlah makhluk, wahum kazalik. Wahum manusia semua ni serupa macam kau juga, dia kata. Serupa macam kamu juga. Maknanya makhluk tak ada apa, tak memberi manfaat dan mudarat. Kalau gitu wal kaun kulluhum mustawiyan fil wasf. Maka makhluk semua sama aja wasaf sifat dia, fakir, al-wal ajiz wa zul wa dhaif, ya. Batu kata si Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, guru bagi Syekh Ibn Atta, dia kata apa? Wallahi, dia bersumpah demi Allah, ya, demi Allah, ma ra'aitul izz, tidak aku lihat akan kemuliaan, ya, kemuliaan tak kita lihat illa melainkan firrafil himmah, pada seseorang tu mengangkat himmah kalbi dia anil makhlukin, daripada makhluk. Mana hati dia tidak digantungkan melainkan pada Allah Ta'ala. Dia tak gantungkan hati dia pada kekayaan dia, dia tak gantungkan hati dia pada kuasa tenaga dia. Saya tak apa, saya kuat lagi gagah, itu dia bergantung diri dia. Ya, saya tak apa, modal saya banyak lagi. Ya, saya punya duit dia makan 7 keturunan tak habis. Jadi hati saya lapang. Lapang dengan sebab duit. Mana kalbi dia mu'allakun bil makhluk, habis rosak.
Ya. Orang arif tak, duit dalam kocik dia pun dia tak bergantung dan duit dalam bank dia pun dia tak bergantung. Itu kalau tuan nak sentap bila-bila masa je. 3 juta dia kenakan sakit satu keluarga dia habis duit tu. Ya, seorang kena sakit berobat luar negeri habis 300,000, yang ni 400,000, lama duit sejuta habis itu je. Dia nak pusing sekejap ya, dan kalau dia nak beri pun sekejap ya, kan payah sangat. Dia yang mentadbir, Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit bumi. Sebab kata, demi Allah tidak aku lihat al-izz, kemuliaan, illa fi raf'il himmah, melainkan pada mengangkatkan himmah kita pada makhluk. Mana jangan gantung himmah kita pada makhluk, gantung kepada Allah. Jadi kita berdoa tu lambang gantungan kalbi dengan Tuhan, itu maksudnya. Ya, bukan makna nak ingatkan Tuhan atau nak ajar Tuhan, bukan. Ya, kita menunjukkan fakir. Adab doa itu adalah menterjemahkan fakir, izhalul fakri ila Allah, menzahirkan fakir kepada Allah. Itu maknanya adab doa. Kemudian apa lagi adab doa? Kita serah pada dia, fil waqtil lazi yurid la fil waqtil lazi turid. Pada waktu yang Tuhan kenak, bukan waktu yang kita kenak. Ya, kita berdoa serah ke dia. Bila nak bagi, cepat, lambat, ataupun ditangguh akhirat, kita tak ada masalah. Sebab dalam hadis, doa tu diterima ada 3-4 cara. Ada kala Tuhan beri apa yang kita minta dan masa yang kita nak. Ada kala dia tukar. Dia berdoa tadi waktu tahajud, dia berdoa pada qada al-mu'allaq, dia aksiden dekat sempam 4. Pada qada mu'allaq, bukan tak mubram tiba dia doa tadi, Tuhan ubah. Yang dia kena tu Tuhan alihkan. Pum, tayar dia pancit. Ya, bila tayar pancit, ada seorang salih dia cerita benda tu lah. Dia nampak benda tu. Tayar motor saya pancit. Saya sorong. Apa hikmat? Rupa depan tu ada aksiden. Trailer dia. Kalau adatnya kalau tak pancit, mungkin dia terlibat kat situ. Itu cara tak nak pusing. Maknanya kita doa kita terima, tapi dipalingkan daripada musibah dan balik. Ada kala ditangguh, ada kala ditukar. Itu semua serah. Kita berdoa, zahirkan fakir dan serah pada dia. Dia lebih mengetahui segala-galanya. Hikmat dia lebih mengetahui. Kadang kita rasa begini, rupanya jadi begini. Jadi serah pada ta'ala. Itu adab dalam berdoa. Ya, baru dipanggil, diterima. Dan paling besar berdoa, qalbi mesti tawajuh ke Tuhan. Waktu Rasulullah SAW bila berdoa, nampak bayat putih nampak, dan Allahumma angkat tangan. Ini doa tangan tangkal tak keber. Buang hajau tu. Doanya ni. Amin. Amin. Macam nak mampu suruh. Ya, kalau gitu tuan tunjal kepada lebih tak payahlah doa. Kalau muka kau doa macam tu tak payahlah. Ya, buang hajau dengan Tuhan. Kita mesti izharul fakir, menzahirkan fakir. Mengangkat doa betul-betul sungguh. Menangis dengan Tuhan, minta. Bau ya. Ni minta macam tu. Amin. Kita tengok sakit hati. Ya, orang doa tu kita tengok sakit hati. Punya pemalas dia, tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Rasulullah berdoa sampai angkat putih, sampai selendang lidah Rasulullah jatuh. Dalam satu kisah di mana Sayyidina Abu Bakar kata, cukup ya Rasulullah, doa kamu tidak ditolak oleh Allah Taala. Itu Rasul punya doa, dan begitu maknanya adab doa tu. Mana zahirkan fakir betul kita dengan dia. Ya, batin zahir tunjuk bahawa dia mustajabkan doa, bahawa dia janji tu, ud'uni astajib lakum, mau doa aku terima tu kata. Tapi syarat tu lah, dan syarat di antara syarat besar tadi, dia duduk dalam jalan yang sebenar. Kalau dia duduk jalan tak betul, Tuhan tak bagi. Kalau dia bagi tu bukan sebenar, tu istidraj. Ya, jaga tu. Orang kafir dapat tu istidraj, tak ada nilai tadi. Kemudian di antara dia apa syarat dia doa makbul, aklul halal. Ni besar ni, makan yang halal. Kalau dia makan tak halal, dia ambil benda tak halal, doa dia tidak diterima. Kalau dapat itu bukan mustajab, itu istidraj. Ya, permuaan. Itu yang beza tu. Kita dapat ni dua, satu rahmat, satu istidraj. Ya, tu. Bahasa satu ketiga dalam hadis sahih Riyadhus Shalihin baru kan. Seorang tu datang dalam keadaan dia tu as-as. Rambut dia kosong masai. Akbar, bayan dia pun berdebu. Mana kalau kita tengok siapa ni kan. Tapi bila dia rafa'a yadahu ila sama', dia angkat tangan, ya Rab, sedangkan mat'amuhu haramun wa malsabuhu haramun fa ghudhiya bil haram fa aina yustajab lahu. Dia makan benda haram, tak apa dia tipu orang ke apa kan, dia minum benda haram, pakai benda haram. Di mana Tuhan nak terima doa dia? Ya.
Orang tak terima kan? Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, lebih kasih ibu pada anak lagi kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi jangan langgar dia punya adab. Langgar adab pun dia tenang tu je. Jangan tadi. Adab Allah Ta'ala lain. Dia Maha Pengasih. Tak ada siapa boleh lawan kasih sayang Tuhan. Banyak benda kan tak minta pun dia bagi. Kan? Tapi bila kita minta, jaga betul adab. Kalau adab tak ada jaga, pun Allah Ta'ala tolak, dia reject. Ini dia antara syarat dia apa? Qalbin lahin. Qalbin lahin, qalbin ghafil, tak terima. Dia lalai. Sebab tu kena beri tumpuan betul-betul dalam berdoa. Yang kedua, hadis iza atakallahu malan falyura asaru nikmatillahi alaika wa karamatih. Rawahul Hakim. Siapa Hakim? Abu Abdullah An-Naisaburi. Ya, Hakim. Dia seorang di pangkat Hakim. Abu Abdullah An-Naisaburi. Orang yang paling banyak mengumpulkan hadis sebenarnya. Apabila dikurniakan Allah Ta'ala akan kamu harta, iza atakallah malan, Tuhan beri kita harta, ya, maka hendaklah engkau zahirkan bekas nikmat, ya, fal yura asar nikmah. Ada duit banyak-banyak kan, juta duit dia, belilah kereta baik sikit pakailah, tak ada apa, ya. Ni minit cakap buruk je, ni pakai miskin, rupanya jutawan. Ya, makanlah daging tak apa kan, ni makan ikan kriungnya kan apa ni. Jadi sebab apa? Kau dokut panggil. Ya, sebab kedekut juga kan. Sampai dia kumpul-kumpul di sini tak makan. Sayang. Ada satu cerita tu kampung tu, dia tanam buah durian. Kan? Durian dia tak makan kan. Cina Singapura kan. Buat dia sayang. Dululah ya, dulu. Sekarang tu tak cerita lah. Dulu sekilo RM15. Mahal tu kan tu. Dulu dia sekilo 70 sen, RM1.5 pun dah mahal. Sampai RM15 dia tak makan dia tu. Pungut jatuh dia jual semua, dia tukang kutip. Buat apa tu? Tamak ke duit. Tak makan langsung. Pas sekarang tu saya kira lah, mungkin beratus biji. Jadi maknanya apa tu? Tuhan bagi tu, wa amman bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada pun nikmat Tuhan tahadus bil nikmah, iaitu mutabiq lil Quran, mutabakah dengan Quran. Walasid, sebab tu al-umur bimaqasidiha, segala urusan kita ialah dengan qasad, ya. Kita buat begini, qasad kita betul tak? Kalau betul, okay. Kalau tak betul, sebaliknya. Itu maksudnya. Jadi dia menzahirkan nikmat tadi, itu tengah dituntut, ya. Dan tanda kemurahannya kepada engkau, ya, tanda kemurahan Allah Ta'ala kepada insan tadi. Habis. Maksud dia suruh kita ni zahirkan bekas nikmat Tuhan, mana gunakanlah pakai pada jalan dia. Tapi jangan jalan tak betul, gunakan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawahu Syaikhan, dua syekh besar dalam hadis, Bukhari dan Muslim. Martabat hadis bawa Quran, Bukhari Muslim, ya, sahih. Tadi tajuk doa. Yang kedua tajuk apa? Nikmat. Yang ni tajuk semayang. Sebab kitab ni tak ada tajuk pun. Ya, kitab ni diikut apa? Huruf hijaiyah. Dimulai dengan alif dengan hamzah pangkal. Apa masuk lain. Kadang-kadang ba pula, huruf ba, apa tajuk masuk ikut hadis tu pangkal dengan ba. Sebab tajuk dia tadi, dia tak pandu pada tajuk, tapi dia pandu pada huruf asal hadis. Jadi sini masuk pada bab sembahyang pula ni. Iza ataitumus salah, apabila engkau datang kepada tempat sembahyang, mana kita nak sembahyang, maka cara datang macam mana? Fa'alaikum bis sakinah, naklah berjalan dengan perlahan, jangan gopoh. Dia berjalan ke masjid, dia jangan perlahan. Dia tengok imam nak sembahyang berlari-lari, jangan. Dia berlari kan, kita mencungap kan, makna apa? Saya selalu angkat takbir untuk Allah. Itu masuk betul kan. Ya, jadi tak dapat konsentrate. Sebab semayang dia punya roh ialah wujudut tawajjuh ila Allah. Ada tawajjuh hati menghadap Tuhan. Dia kalau berupa gapah tu tak dapat dia punya matlamat. Aqimis salah di zikri, di semayang untuk kamu ingat akan daku, berhadap akan daku, tu maknanya. Jadi suruh kita dengan tenang. Maka yang mana atau setakat mana yang kamu dapat mengikut imam, ini semayang jemaah ni, semayanglah kamu dengan dia. Dan yang mana terluput, hendaklah kamu sempurnakan. Ini arahan baginda Rasulullah SAW. Ya, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang luput tadi satu rakaat tertinggal, kita tambah ajalah. Itu maksudnya.
ya. Dia sembahyang berjamaah. Salat jemaah ada tuntut. Kalau kampung tu tak didirikan solat jemaah, ya, maka mengerasi ghalabal alai syaitan. Syaitan akan mengerasi kampung tu. Kita tengok macam-macam hal berlaku. Waktu sembahyang jemaah jangan ditinggalkan. Salat jemaah ni besar tuan ni. Sehingga Rasulullah nak buat arahan nak bakar rumah untuk pergi sembahyang jemaah. Besar sembahyang jemaah. Syiar Islam dilahirkan. Satu. Yang kedua, tapi yang kedua juga bila sembahyang berjemaah, sebut dia sembahyang berjemaah, ada imam, ada makmum, maka dia mesti berlaku dua perkara, iaitulah muwafiq wal masbuk. Jaga dia. Kalau keliru muwafiq masbuk, banyak dia orang jadi batal sembahyang, dia tak faham muwafiq masbuk. Ya, bila sembahyang berjemaah dia ada muwafiq, ada masbuk. Apa muwafiq? Hukum dia iaitulah orang yang dikata ta'rif muwafiq, orang yang dapat kadar membaca Fatihah. Masa tu dikira masa kan? Masa baca Fatihah dengan imam qiyam belum rakaat tu dia dapat. Itu dia panggil dia muwafiq. Kalau masa tu tak dapat, itu dia panggil masbuk. Itu ta'rif. Hukum orang muwafiq dia wajib menyempurnakan Fatihah dia dan dimaafkan tertinggal 3 rukun yang panjang. Kalau masbuk baca sekadar mana, imam rakaat dia ikut rakaat terus. Ya, kalau dia mukhalif menyalahi ini boleh menyebabkan sembahyang dia akan batal. Banyak kita tengok mana macam ni. Contoh muwafiq, dia datang ni kan awal sama-sama imam pun takbir, dia pun takbir. Imam baca Fatihah, kita diam. Bila habis Fatihah imam, kita baca. Dia pula terlupa. Bila imam baca habis Fatihah, amin, imam pun baca surah. Wah, dia seronok dengar surah imam. Oh, dia leka. Imam berrokok, dia tinggal, Fatihah tak baca lagi. Dia tak boleh rokok tu. Sebab masa baca Fatihah dia kat dia ni. Maka dia kena habiskan baca Fatihah dan dimaafkan 3 rukun yang panjang. Ya, rukun panjang apa? Rokok, tidak rukun pendek, sujud utama, dua antara sujud tak kira rukun pendek, sujud kedua. Walhasil mudah dia, bila dia bangun daripada sujud kedua tu, dia tak habis imam bangun, dia tak habis Fatihah lagi, dia boleh baca lagi sampai imam ittisaf dengan qiyam. Imam berdiri betul, masuk rukun keempat, ketiga tu dia kena buat keputusan. Kalau dia nak pakai Fatihah dia kena niat mufarakah dengan imam. Aku cerai daripada imam, talak 3 begini. Cerai terus. Kalau dia nak sembahyang jemaah lagi, dia kena stop. Mana dia ikut imam lagi, dengar Fatihah imam. Sekarang lepas salam dia kena tambah rakaat sebab dia dah luput 1 rakaat. Itu keadaan dia. Ya. Jadi kalau sekiranya dia muwafiq tadi imam rakaat, dia tak ikut imam, tak boleh. Dia kena baca Fatihah dia. Kalau masbuk tak. Masbuk dia tak dapat masa. Dia datang dia angkat takbir, imam pun apa? Nak rakaat. Baca sikit Fatihah, imam pun rakaat. Ketika tu dia turun rakaat je. Bacaan dia ditanggung oleh imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam bila bacaan makmum. Ini kena pada masalah masbuk. Tapi kalau Hanafi dia pakai terus kan ni. Hanafi qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam tu bacaan makmum. Jadi makmum tak payah apa, Fatihah tak baca, angkat takbir dia. Oh wah, lagi handal. Ya, imam tanggung semua kan. Ni makan rumput sabit begini. Dia Fatihah tak baca, imam tanggung semua. Diam instan. Itu mazhab Hanafi. Maksudnya itu benda ijtihad ni. Itu makna setengah daripada apa? Cara sembahyang ialah apa? Sakinah. Sebab itu dalam hadis lain cara membentuk khusyuk, iza kuntum ila salat falyusalli salatal muwaddi' salatan man lam yazunnu annahu ilaiha abadan. Apabila kita nak beli sembahyang aja, sama ada sembahyang jemaah, sembahyang seorang ke, usalli sembahyang tu kita rasakan ini salatul muwaddi'. Mana sembahyang selamat tinggal. Macam hadis wada' kan. Mana depan ni kita tak ada dah irtihal, berpindah kita pada dunia. Mana kita rasa ini peluang sembahyang terakhir. Ya, walaupun mungkin hakikat umur kita ada 10 tahun lagi ke, 5 tahun lagi ke. Jadi mana ni terakhir kita rasa. Bila rasa akhir macam tu, kita akan jagalah. Ya, kita akan jaga betul-betul sembahyang tu punya kehusyukan. Itu gaya-gaya yang diajar oleh Rasulullah SAW membina sembahyang tu supaya jadi khusyuk betul, qalbi dia menghadap Tuhan. Sebab rahsia dia jaya dunia akhirat ni besar tu. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Confirm tu kan. Kalau kita ngaji bahasa Arab, aflah fi'il madi masuk qad. Maknanya apa? Li ibarati takkid. Mana benda tu tetap confirm. Tuhan jamin qad aflah.
confirm berjaya dunia akhirat. Cara dia mukmin mana? Alladzina hum fi salatihim, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk sebenar, hati dia bertawajuh betul ke Tuhan, sampai dia bergerak geri pun dia rasa dari Tuhan. Perbuatan dia pun, af'al dia karam memandang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara apa? Orang yang betul-betul khusyuk kalbi dengan Tuhan. Habis. Jadi sini Rasulullah ceritakan adab cara untuk kita masuk sembahyang berjemaah. Kalau dia terluput lewat, maka Nabi sudah datang dengan apa? Bisakinah, datang dengan tenang. Yang mana dapat ikut, yang mana terluput tadi tambah di belakang, ya, itu mana. Maksudnya taklif syarak di atas orang tidak begitu berat, bahkan sedapatnya. Tak ada suruh kita kejauh kan. Tapi imam pula di sini ada lagi satu hukum di imam. Beberapa tempat imam sunat tunggu di antara di sini pada rokok. Imam kalau nampak dia makmum datang nak masuk, ya, jadi dia tunggu biar rokok lama sikit supaya dapat makmum tadi takbiratul ihram dan untuk rokok bersama imam. Sebab syarat untuk dapat rakaat last kali dikira di mana? Dikira pada rokok. Siapa yang datang lewat dapat rokok bersama dengan imam serta tumak nina, maka rakaat itu dapat. Mana tak payah tambah lagi lah. Jadi imam dia tunggu, sunat dia tunggu. Jangan lama now. Imam dah tunggu dia terkedik makmum lain dah pening dah lama, tu tak boleh lah. Ya, jadi maknanya kena faham sama faham. Dan imam pun faham, ya makmum pun faham. Tengok imam tunggu sab cepat masuk. Ya, angkat takbir tu rokok, tamak ninah ada rakaat tu. Ada setengah imam pula makmum dah masuk cepat-cepat dia bangkit. Cahaya makmum. Makmum kata kacau imam, tak tahu membantu gitu. Dia nak ambil rakaat dengan Allah Akbar pun nak rokok, sami Allah ni mana minta. Jadi makmum tahu, peras makmum. Jadi makna membantu ta'awun 'alal birri. Betul membantu ada kebajikan, dapat pahala dalam fiqh dia. Disuruh kita apa? Tunggu sebentar. Habis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ah. Rawahu Baihaqi an Abi Hurairah. Ini uslub Tuhan ini yang kita kena faham betul. Kalau faham tak ada apalah, senang. Tengok tak macam kita ni. Iza ahabballahu 'abdan, apabila Allah kasih akan hamba, ibtalahu, dia berikan bala kata. Tuhan berikan bala tu sebenarnya apa tu? Tuhan sayang dia tu. Ya. Sebab tu para kekasih Allah Ta'ala bila dia kena bala tu dia suka tuan-tuan. Dia ucap alhamdulillah albasani libasal awliya. Dia kena bala, dia demam ke apa kan, dia syukur alhamdulillah, dia kata Tuhan sarungkan aku pakaian kekasih-kekasih. Ya. Sebab orang yang paling kuat kena bala siapa? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Inna asyaddan nas al-bala al-anbiya summan amsal fal amsal man kana fi dini sulba istadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji coba Allah Taala ialah kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan siapa yang kuat berpegang pada agama Allah, lagi kuat Tuhan uji dia. Sebab Tuhan nak angkat martabat dia. Ya, dengan kena bala tu Tuhan angkat martabat. Satu hari dia demam, dia sabar 100 tahun pahala solid dapat tuan. Kita buat setahun tu berapa yang Tuhan terima, berapa reject tak tahu tuan. Ya, ini solid setahun bersih. 2 hari demam 2 tahun, 3 hari demam 70 tahun pahala dapat. Umur kita pun tak sampai 70 gitu. Ya, itu besar tak besar. 3 hari dia demam, Tuhan bagi dia pahala cukup-cukup. Itu maknanya dia memandangkan kepada benda ni, jadi benda tu tak ada rasa pun, tak rasa penat, rasa lazat. Ya, macam orang kerja lah tuan-tuan ni. Bila dia kerja gaji dia mahal kan, sebulan 40,000 gaji. Wah, dia masuk dalam laut menyelam pun tak apa kan. Ya, sebab apa dia gaji buat? Sebab dia nampak gaji ujung bulan mahal, gaji 30,000 40,000 sebulan kan. Oh tak apa, dia pergi. Itu gaji dunia. Yang ni lebih besar lagi tu. Ya, itu maksudnya. Jadi memandangkan kepada ganjaran yang disediakan Taala, masya-Allah. Jadi dia pandang tu pandang belakang sana. Ya, maknanya apa? Nikmat besar Tuhan sediakan bagi orang yang sabar. Satu, kemudian bila Ta'ala berikan ujian, sebenarnya tu tanda dia kasih. Minta bala jangan, tapi bila kena tu kita kepandai sarung pakai itu. Maknanya reda. Reda tu lagi tinggi martabat dia di sisi Allah SWT.
Maknanya satu kepahaman yang besar, bila seorang tu diuji dengan bala, sebenarnya apa? Tuhan kasih akan dia apa? Liyasma'a tadarru'ah. Tuhan nak dengar dia punya tadarru'. Allahumma. Tuhan suka. Allah Ta'ala suka bahawa hamba tu menzahirkan fakir dia dengan dia. Allah Ta'ala tak suka marah orang hamba tu menzahirkan kesombongan dengan dia. Ya, jadi doa itu setengah daripada rayuan menunjukkan fakir kita dengan Allah Ta'ala. Itu dia antara diri Allah Ta'ala suruh. Maknanya kita berkeadaan sedemikian bila diuji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahsana ar-rajul as-salata fa atamma ruku'ahu wa sujudahu qalat as-salah." Sembahyang tu cakap dan hafizakallah kama hafiztani. Faturfa'a wa iza asa as-salah falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalat as-salah dayyakallah kama dayyatani. Ya. Kemudian patulaffu kama tulaffus sauf al-khalaq, ya, fayudrabu biha wajhah. Ini cerita dalam mana dan ni? Cerita ni ada dalam mana? Dalam kitab yang selalu kita mengaji. Kitab apa? Cik Daud dengan kitab apa nama? Munyatul Musalli. Ya. Sembahyang tu bila tak sempurna diangkat betul tepuk atas kepala balik. Kalau sembahyang tu tak dijaga dengan betul. Tengok sini ada hadis ni. Apabila mengelokkan seorang akan sembahyang, dijaga betul adab zahir dan adab batin dia, terus disempurnakan rokoknya dengan ada tumak nina zahir dan tumak nina batin. Tumak nina apa makna? Sukunun baina harakatain, diam antara dua gerak. Tempat dia 4, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Bila kita doa, kita rokok aja ada tumak nina. Apa? Berhenti antara dua gerak. Gerak pertama kita pergi pada rokok, gerak kedua i'tidal. Tengah-tengah tu kena ada berhenti. Kadar dia kurang-kurang subhanallah 4 second lebih kurang. Jangan Allah Akbar tak ada. Itu tak ada tumak nina. Sebab Nabi suruh tu, ya, parka' hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Rokok sehingga ada tumak nina dan rokok, sujud sehingga ada tumak nina dan sujud. Itu tumak nina zahir. Adapun tumak nina batin, sukunul qalbi ma'allah. Hati dia diam, tak bergerak, menghadap Tuhan saja. Itu mana tumak nina batin. Dua-dua sekali jalan. Ya, tumak nina zahir dan yang batin. Baru semayang dijadikan. Yang tamak ninah zahir bagus tu, tetap tak bergerak hati jasad, tapi hati bergerak. Hati dia mengayau rokok, hati dia macam mana kita kawal anggota zahir jangan bergerak, kalbi pun jangan bergerak, menghadap dia je. Rasakan kebesaran dan keagungan dia. Itu makna dia. Habis. Jadi bila seorang tadi dia jaga semayang dia cantik zahir dan batin dia, berkata semayang tu bercakap, ya, qalatis salah, berkata semayang hafizakallah. Semayang tu doa, memelihara engkau oleh Allah Ta'ala. Ya, semayang tu doa, Allah Ta'ala pelihara kamu sebagaimana engkau pelihara akan daku. Maka semayang itu pun diangkat ke langit, diangkat. Ya, sebab tu wal amal salih yarfa, amal salih diangkat, dalil diangkat, kita tak ada nak ingat lagi amal tu. Tidak ada dalam mulahazah. Kalau sekiranya kita buat amal kebajikan tu kebajikan ni, semayang ke ibadat, tak kira apa-apa kita buat, sedekah orang apa, kita nampak lagi cerita kat orang lagi, itu menandakan amal tu tidak diangkat, reject. Kalau diangkat kita pun tak nampak, kita buat kena Allah habis, tak ada cerita orang, itu tanda amal tu diterima. Tapi kalau kita jeje sana jeje sini, itu menanda tak diangkat. Sayang, duit habis tidak diterima. Sebab apa? Jahlun, jahil. Bahaya kan, akan jaga. Lepas tu satu cerita wali besar. Satu hari dia pelik, seorang pemuda beri hadiah dengan pada wali, dia tak terima kan. Dia tak terima. Jadi anak murid dia pun pelik. Ya Sayyidi Syekh, biasa tuan terima, yang ni tak terima pasal. Dia kata aku kesian ke dia. Aku kesian ke dia, takut duit dia habis, kat sana pun habis. Buat wali dia tengok, pum, tembus A to Z. Jadi dia beri tadi dengan ada sifat yang tak bersih, riak dan sebagainya. Sayang, kesian ke dia, pahala dia tak dapat, duit dia pun habis. Jadi dia kata, ayalah wali. Ni wali-wali Allah macam-macam ni. Dia tengok tembus. Allah. Jadi bila cantik semayang tadi, semayang tu sendiri Allah Ta'ala jadikan dia mendoakan Tuhan, musalli, orang semayang. Dan tu diangkat dia dan diterima. Bekal besar macam ni. Bila semayang diterima, so alam barzah dia depend gitu kan. Azab datang dia semayang ke depan. Jangan musik Tuhan ni gitu.
Ya, dia menjaga aku ketiga di dunia. Jadi puasa datang di pen kita. Ibadat ni dengan syarat ikhlas. Ya. Jadi besok kawan kita nak ramai dalam alam barzakh, amal soleh tak menemal kita. Allah Taala izinkan dia teman kita. Yang atas dunia semua dah bongkar balik kan. Dia tengok pula geran tinggi. Wah, ni kena paraid banyak dapat ni. Bukan. Dia sapu habis kita penat kumpul, dia sapu atas. Kalau dia ingat ibu bapa, alhamdulillah. Kalau tidak, rugi besar kita. Baik. Dan apabila tiada memelihara seorang akan semayangnya, dia tak jaga semayang tadi dari sisi zahir dan batin dia, maka tidak disempurnakan rakaat dia, tak ada tumakninah, sujud dia dan lain. Dan saya berkata sembahyang kepada dia, Allah Ta'ala telah mensia-siakan kamu seperti engkau mensia-siakan aku. Sembahyang tu doang tadi, kau disisia-siakan oleh Tuhan juga. Ya, sebagaimana kau mensia-sia, kau tak jaga aku. Itu maknanya. Maka itu sembahyang dilipat dan digulung seperti gulungan lipatan kain yang buruk, kemudian dihempuk ke mukanya. Sembahyang dibuluk-buluk-buluk, pum atas kepala kan. Dia monyok, kemudian kena empuk. Sebab apa? Tak dijaga. Benda besar tu. Sembahyang dia kena jaga. Sebab mana zahir cara zahir, batin cara batin, maka dia akan dapat faedah dia amat besar tuan-tuan. Sebab sembahyang kalau kita rasa bila kita buat tu, bila diterima tu memang rasa perubahan dia. Perubahan confirm dia. Hati dia akan dekat dengan Tuhan. Kenikmatan dia dengan Tuhan, kalbi dia kuat. Dan amal salih dia rasa ringan dia buat. Dan bila maksiat dia rasa takut. Tu tanda sembahyang tu terima tu. Sebab inna salat tanha 'anil fahsya'i munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang jadi benteng mencegah mungkar. Mana kalau dibuat sembahyang, mungkar disenang rasa mudah elak, tu tanda sembahyang dia diterima. Kalau tidak sebaliknya, itu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iza azzana al-muazzin yaumal jumaah khurimal amal. Dan satu lagi hadis, bila sudah tukang bank pada Jumaat, maka haram berjual beli. Bank mana? Bank kedua. Ya, bank pertama tu masa waktu, bank kedua tu nak khutbah. Itu kalau dia berjual beli lagi dan dia adalah orang yang wajib Jumaat, maka hukum dia adalah haram. Jual beli sah. Ada dua fikah. Ada haram serta tak sah. Yang sini haram perbuatan. Jual beli itu akad dia tu sah, tapi tak ada berkat lah. Bagi siapa? Bagi orang yang wajib Jumaat. Bagi orang perempuan tak ada masalah. Perempuan dia nak bagi maga, dia tak ada wajib Jumaat bagi dia. Ya, dia sembang zuhur je. Ini bagi ahli Jumaat yang wajib, yang mendengar seruan azan semua. Maka dia masuk bank kedua tu jangan dia tinggal. Wazarul bai'. Naklah kamu tinggalkan segala jual beli tadi. Pergi menghadap kepada sembahyang. Lepas tu pergilah balik kan. Cari menjaga lah balik. Maksudnya bahagialah mereka yang menjalankan satu pekerjaan di waktu yang tertentu. Sebaliknya celaka besar yang menguruskan pekerjaan itu dalam pekerjaan itu dalam waktu itu. Mana waktu yang ditegah itu waktu azan yang kedua pada hari Jumaat supaya dia memberikan tumpuan mana kepada salatul Jumaah. Kemudian iza ataitum majak, ini akan bacakan doa adab ketika dia nak menghadapi ketika nak tidur pula tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma sallallahu alaihi wasallam. Inna khairal anta rabbana atusib. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.